Salam sejahtera dan selamat datang ke Wajah Dunia. Di saluran ini, kami akan membawa Anda meneroka keunikan, budaya, dan sisi berbeza dari pelbagai negara di seluruh pelosok bumi yang mungkin belum pernah Anda ketahui. Hari ini, mari kita selami sebuah kisah yang akan membuka mata Anda tentang sebuah negara jiran kita. Fikir Anda kenal Asia Tenggara? Tunggu sehingga Anda menemui Filipina, di mana pengebumian boleh bertukar menjadi pesta perjudian, Christmas bermula pada bulan September, dan orang memanggil satu sama lain dengan nama seperti Pepsi atau Honey. Dalam video ini, saya akan membawa Anda menelusuri beberapa fakta pelik, agak mengejutkan, tetapi benar-benar nyata tentang Filipina. Sebuah negara yang terasa akrab, namun menterbalikan segalanya dengan cara yang paling tidak dijangka. Nomor 1. Pengebumian Filipina, sebuah pesta dan malam perjudian. Dan fakta pertama ini mungkin akan mengubah sepenuhnya cara Anda berpikir tentang tradisi paling khusyuk di mana-mana negara, yaitu pengebumian di Filipina. Di banyak bahagian dunia, pengebumian adalah perhimpunan yang sunyi dan penuh hormat, di mana orang ramai datang untuk meratapi kehilangan orang tersayang. Tetapi di Filipina, pengebumian mengambil karakter yang jauh lebih unik. Dan bagi kebanyakan warga asing, ia malah mengejutkan. Upacara ini selalunya berlangsung dari 3 hari hingga seminggu suntuk. Ia bukan sekadar masa untuk mengingati si mati, tetapi juga peluang untuk rakan-rakan, jiran tetangga, dan keluarga besar berkumpul, berkongsi makanan, berbual, dan kadang-kadang bermain kad betul-betul di sebelah keranda. Suasananya sering dipenuhi dengan gelak tawa, perbualan, dan juga bunyi kanak-kanak bermain. Walaupun ini mungkin terasa pelik atau mengejutkan bagi orang luar, bagi orang Filipina, ia adalah satu ekspresi budaya kebersamaan dan sokongan komuniti. Terdapat 2 sebab utama di sebalik tradisi yang luar biasa ini. Pertama, menurut kepercayaan tempatan, keluarga dan rakan-rakan mesti berjaga di tepi keranda semalaman untuk mengawasi mayat dan menghalang roh jahat yang dikenali sebagai aswang daripada mengganggu atau mencuri roh si mati. Bermain kad membantu semua orang kekal segar sepanjang malam. Kedua, kemenangan dari permainan ini sering dikumpulkan bersama untuk membantu menampung kos pengebumian, menunjukkan semangat perpaduan yang kuat di kalangan yang masih hidup. Gabungan perayaan dan perjudian ini telah menjadi satu amalan budaya yang tersendiri, yang membuatkan ramai pelawat asing berasa takjub dan bingung. Tetapi bagi orang Filipina, ia adalah satu cara yang sangat manusiawi dan tulus bagi komuniti untuk berkongsi kesedihan dan saling membantu menghadapi kehilangan. Nombor 2. Hidup bersama orang mati. Di negara di mana pengebumian boleh terasa seperti pesta yang meriah, dan mereka yang hidup berjaga sepanjang malam bermain kad untuk mengawasi orang mati, mungkin tidak mengejutkan untuk mengetahui bahawa betul-betul di tengah-tengah Manila, sesetengah orang sebenarnya hidup berdampingan dengan si mati. Tanah perkuburan utara, North Cemetery, adalah salah satu tempat paling luar biasa di Filipina. Ia bukan sekadar tapak pengebumian, ia juga telah menjadi rumah kepada beribu-ribu orang. Sebab di sebaliknya adalah mudah, kemiskinan. Dengan harga hartanah di Manila yang melambung tinggi, banyak keluarga miskin tidak mampu untuk menyewa atau membeli rumah. Kerana terdesak, mereka telah berlindung di tanah perkuburan yang menawarkan bumbung, ruang terbuka, dan persekitaran yang sunyi. Apa yang bermula sebagai tempat perlindungan sementara, perlahan-lahan menjadi kekal. Lama-kelamaan, orang ramai mula membina rumah bata betul-betul di atas kubur atau di antara laluan. Kanak-kanak bermain di atas batu nisan. Orang dewasa memasak makanan di sebelah makam. Dan ada juga yang menjalankan kedai runcit kecil atau mencari rezeki dengan menyelenggara kubur. Akhirnya, sebuah komuniti yang berfungsi sepenuhnya muncul di dalam tanah perkuburan tersebut. Namun, walaupun kehidupan di sini mungkin telah menjadi normal bagi penduduknya, bagi orang luar, pemandangan ini sering terasa menyeramkan dan surreal. Beberapa kubur lama telah runtuh, mendedahkan tulang manusia. Tengkorak dan tulang lengan
kadang-kadang boleh dilihat terbiar di sudut-sudut atau di belakang tandas sementara. Pada waktu malam, suasana bertukar menjadi lebih sejuk dan meresahkan, dikelilingi oleh kesunyian jiran-jiran yang tidak akan pernah berbicara. Nombor 3. Anjing terbiar di mana-mana. Semasa anda berjalan melalui jalan-jalan atau lorong sempit di hampir mana-mana kawasan di Filipina, salah satu perkara pertama yang anda akan perhatikan ialah jumlah anjing di merata-rata tempat. Anjing terbiar ini berkeliaran bebas, sama ada bersendirian atau dalam kumpulan kecil, berlari di sekitar jalan tanpa tali leher atau berangus. Di Filipina, tiada undang-undang pemilikan anjing yang ketat seperti di AS atau Eropa. Kebanyakan anjing dimiliki oleh keluarga, tetapi dibenarkan berkeliaran bebas sepanjang hari. Tambahan pula, terdapat juga banyak anjing terbiar yang tidak memihak kepada sesiapa. Apa yang menakjubkan ialah majoriti anjing ini jinak. Mereka jarang menyalak pada orang yang tidak dikenali atau bertindak agresif. Sebaliknya, mereka hidup secara aman dengan manusia. Banyak yang dilihat bersantai di kaki lima di tempat teduh, berehat di sudut yang sunyi, atau secara bersahaja mengekori kanak-kanak tanpa menimbulkan sebarang masalah. Orang Filipina telah lama terbiasa berkongsi ruang awam mereka dengan anjing, melihatnya sebagai bahagian normal dalam kehidupan seharian. Tetapi bagi pelawat asing, terutamanya dari negara di mana anjing dikawal ketat atau dilatih, terutamanya untuk perlindungan, melihat anjing-anjing santai yang berkeliaran bebas di tengah-tengah manusia boleh menjadi satu pemandangan yang benar-benar pelik dan mengejutkan. Nombor 4, orang Filipina masih makan daging anjing. Kerana pemandangan anjing terbiar yang mesra adalah sangat biasa di Filipina, ramai warga asing berasa lebih sukar untuk percaya bahawa di bahagian tertentu di negara ini, amalan menyembelih anjing masih wujud sebagai sebahagian daripada festival tradisional. Walaupun kebanyakan orang Filipina hari ini tidak makan daging anjing, dan undang-undang negara telah mengharamkan pembunuhan anjing untuk makanan, beberapa komuniti peribumi di kawasan pergunungan utara seperti Benue dan Cordillera masih mengekalkan ritual pengorbanan anjing semasa upacara keagamaan, perkawinan atau pengebumian. Dalam sistem kepercayaan mereka, anjing bukan sekadar haiwan peliharaan, tetapi dianggap sebagai persembahan kepada nenek moyang atau simbol nasib baik. Upacara ini tidak diadakan secara terbuka dan lazimnya disimpan di dalam komuniti. Tetapi imejnya kadang-kadang tersebar, mencetuskan bantahan awam yang kuat, terutamanya daripada organisasi hak asasi haiwan dan pelancong asing. Bagi mereka, anjing adalah teman dan ahli keluarga. Jadi, idea menyembelih anjing semasa perayaan dilihat sebagai kejam dan tidak boleh diterima. Walau bagaimanapun, bagi penduduk tempatan di wilayah ini, ia bukanlah masalah pengambilan makanan, tetapi tradisi suci yang berakar umbi dalam amalan budaya dan kerohanian mereka. Dalam banyak kes, pihak berkuasa tempatan mengelak daripada campur tangan, mengiktiraf kawasan ini sebagai zon budaya yang berbeza. Nombor 5. Suami warga Filipina sering mendengar cakap isteri mereka. Jika anda seorang lelaki yang melawat Filipina buat kali pertama, anda mungkin berasa sedikit terkejut, malah keliru dengan peranan wanita di sini, yang agak berbeza daripada apa yang mungkin anda biasa lihat di bahagian lain di Asia. Di Filipina, wanita bukan sekadar suri rumah. Ramai yang menjadi tunjang utama isi rumah, baik dari segi kewangan maupun dalam membuat keputusan. Dalam kebanyakan keluarga, wanitalah yang menguruskan wang, mengendalikan perbelanjaan, membesarkan anak-anak, malah memutuskan perkara besar seperti membeli rumah, mendapatkan kereta baharu, atau memilih sekolah untuk anak-anak. Lelaki masih bekerja, sudah tentu, tetapi mereka sering menyerahkan keseluruhan gaji mereka kepada istri. Ini bukanlah sesuatu yang dipaksa oleh masyarakat. Ia datang dari kepercayaan. Ramai orang Filipina percaya bahawa wanita lebih berhati-hati dan lebih mahir dalam berfikir jangka panjang apabila ia berkaitan dengan pengurusan hal ehwal keluarga. Di luar rumah, wanita di Filipina juga melebihi bilangan lelaki dari segi kemasukan ke universiti dan sejumlah besar mengendalikan perniagaan kecil
atau memegang jawatan pengurusan dalam syarikat, lebih-lebih lagi berbanding di banyak negara jiran. Filipina juga merupakan salah satu daripada beberapa negara Asia Tenggara yang pernah mempunyai presiden wanita. Dan dalam budaya populer, wanita yang kuat dan tegas sering diraikan. Sama ada dalam drama televisyen, musik pop, atau kehidupan keluarga tradisional. Nombor 6. Tidur siang di tempat awam. Jika Anda berjalan-jalan di sekitar bandar-bandar di Filipina pada waktu tengah hari, Anda dengan mudah akan terserempak dengan orang yang tidur siang di tempat awam. Sesuatu yang mungkin dilihat sebagai tidak sesuai atau luar biasa di banyak negara lain. Di sini, dari pemandu GP dan pekerja pembinaan, hinggalah pekerja pejabat dan pelajar, adalah sangat normal untuk melihat orang berbaring di bangku taman, kaki lima, atau malah di dalam kenderaan mereka untuk tidur sebentar pada siang hari. Tiada siapa yang berasa malu atau dihakimi kerana berehat di luar. Malah, tidur pada waktu tengah hari dianggap penting untuk mengecas semula tenaga, terutamanya dalam cuaca panas di negara ini dengan waktu kerja yang panjang atau perjalanan ulang-alik yang meletihkan. Banyak pejabat malah tidak melarang pekerja daripada tidur sebentar di meja mereka. Bagi mereka yang mula bekerja awal atau bekerja shift malam, tidur siang selama 15 hingga 20 menit mungkin satu-satunya cara untuk kekal segar dan berfungsi. Jika Anda ingin menyelami sepenuhnya irama kehidupan tempatan, jangan teragak-agak untuk mencuba tidur sejenak di tengah bandar. Ia mungkin menjadi salah satu pengalaman Anda yang paling diingati semasa meneroka Filipina. Nombor 7. Tandas tanpa tisu tandas. Selepas tidur siang awam yang ringkas, Anda mungkin mendapati diri Anda perlu menggunakan tandas. Tetapi awas, ini boleh menjadi salah satu kejutan ringan yang dialami oleh ramai pelancong apabila melawat Filipina. Di kebanyakan tandas awam, kedai makan santai, malah di sesetengah restoran besar, tisu tandas seringkali tidak disediakan. Sebaliknya, Anda lazimnya akan menemui sebuah baldi plastik dan gayung untuk mencuci dengan air, yang dikenali sebagai tabo. Di sini, orang Filipina terutamanya menggunakan air untuk kebersihan diri dan bukannya kertas. Oleh itu, membawa tisu tandas Anda sendiri sentiasa menjadi kemahiran kelangsungan hidup jika Anda ingin mengelakkan situasi yang janggal. Tetapi kejutannya tidak berakhir di situ. Malah, cara barangan harian dinamakan di Filipina boleh membawa kepada salah faham yang lucu bagi warga asing. Di sini, tisu adalah istilah umum untuk tuala kertas, tisu tandas, atau serbet. Sebaliknya, napkin difahami bermaksud produk kebersihan wanita, tuala wanita. Jadi, jika Anda memasuki sebuah restoran dan bertanya, "Bolehkah saya dapatkan napkin?" Jangan terkejut jika kaki tangan tersebut teragak-agak seketika sebelum bertanya semula kepada Anda dalam keadaan malu. Nasihatnya adalah, dengan hanya meminta tisu untuk mengelakkan pertemuan yang lucu dan berpotensi memalukan ini. Nombor 8. Menggunakan tandas tanpa meminta izin. Satu perkara unik tentang Filipina ialah Anda boleh menggunakan tandas di kedai kopi, restoran makanan segera atau pasar raya tanpa perlu membeli apa-apa atau meminta kebenaran terlebih dahulu. Tidak seperti di banyak negara lain di mana Anda perlu meminta kod, mendapatkan kunci, atau membuktikan Anda telah membuat pembelian, tandas di sini hampir sentiasa terbuka kepada sesiapa sahaja yang memerlukannya. Kaki tangan tidak menyoal Anda atau menyukarkan Anda. Malah, mereka selalunya akan dengan baik hati menunjukkan Anda arah yang betul jika Anda tergesa-gesa mencari tandas. Bagi orang Filipina, ini hanyalah tentang membantu orang lain. Tandas tidak sepatutnya menjadi sesuatu yang dikhaskan hanya untuk pelanggan yang membayar. Namun begitu, kami mencadangkan agar Anda hanya melakukan ini apabila Anda benar-benar perlu, apabila ia benar-benar mendesak. Dan jika Anda seorang pelancong yang akhirnya menggunakan tandas di sebuah kedai, adalah satu isyarat yang bertimbang rasa untuk membeli sebotol air atau makanan ringan kecil selepas itu. Ia tidak diwajibkan, tetapi ia pastinya dihargai. Nombor 9. Budaya karaoke. Seronok, tetapi kadang-kadang berbahaya.
Jika anda bertanya negara manakah yang paling menyukai karaoke, Filipina pastinya akan menduduki tempat teratas dalam senarai. Karaoke ada di mana-mana, di bar, restoran, kawasan perumahan, rumah persendirian, dan juga di luar di kaki lima. Orang Filipina boleh menyanyikan karaoke untuk sebarang majlis, hari jadi, perhimpunan keluarga, perayaan, atau semata-mata untuk bersantai selepas seharian bekerja keras. Apa yang menjadikannya istimewa ialah, di sini, semua orang memegang mikrofon dengan yakin, tidak kira seberapa baik mereka menyanyi. Kanak-kanak, orang dewasa, malah warga emas semua mempunyai lagu kegemaran mereka sendiri. Dan kebanyakannya gembira untuk menyanyi apabila dijemput atau walaupun mereka tidak dijemput. Karaoke telah menjadi sebahagian besar daripada kehidupan komuniti, mengisi udara dengan muzik dan gelak tawa dari pagi hingga malam. Tetapi karaoke di Filipina bukan sentiasa sekadar keseronokan dan permainan. Terdapat satu masa apabila lagu ikonik Frank Sinatra, My Way, diharamkan atau dihadkan di beberapa bar karaoke kerana kaitannya yang tidak dijangka dengan pertengkaran dan juga keganasan. Populariti lagu tersebut bermakna semua orang mahukan giliran. Tetapi apabila seseorang menyanyikannya dengan teruk atau terlalu kuat, ia kadang-kadang membawa kepada pertikaian yang serius. Akibatnya, beberapa tempat mengeluarkan My Way daripada senarai main mereka untuk mengelakkan sebarang potensi konflik. Walaupun insiden sedemikian jarang berlaku hari ini, ia telah menjadi sebahagian daripada legenda yang mengelilingi karaoke di Filipina, sebuah budaya yang bukan sahaja bertenaga dan meriah, tetapi juga datang dengan sisi berbahaya yang mengejutkan. Nombor 10. Membunyikan horn sebagai satu bentuk komunikasi. Orang Filipina bukan sahaja mengekspresikan diri mereka melalui nyanyian, mereka juga bercakap antara satu sama lain menggunakan horn kereta. Jika ini kali pertama anda berjalan di jalan-jalan Filipina, terutamanya di bandar besar seperti Manila atau Cebu, anda akan segera menyedari bahawa bunyi horn kereta hampir tidak putus-putus. Tetapi jangan terlalu cepat berasa jengkel. Bagi penduduk tempatan, membunyikan horn bukan tentang tekanan atau kemarahan. Sebaliknya, ia adalah bentuk komunikasi yang diterima secara meluas. Kadang-kadang lebih berkesan daripada kata-kata. Pemandu menggunakan horn mereka untuk meminta ruang memotong, mengucapkan terima kasih, memberi isyarat kepada seseorang untuk memperlahankan kenderaan, atau sekadar menyapa satu sama lain. Di jalan sempit, dalam trafik yang sesak, atau di persimpangan yang sibuk, membunyikan horn selalunya menggantikan lampu isyarat sebagai cara untuk memberitahu orang lain yang anda akan lalu. Malah, sesetengah pemandu membangunkan kod horn mereka sendiri. 2 horn pendek bermaksud terima kasih. 1 horn panjang bermaksud tolong, biarkan saya lalu. Dan jika anda mendengar corak horn dengan sedikit irama, ia mungkin sekadar gurauan mesra antara pemandu yang saling mengenali. Di Filipina, horn kereta bukanlah bunyi bising, ia adalah perbualan di atas roda. Nombor 11. Jeepneys. Pengangkutan awam negara dan kuburan pelangi bas bersara. Dalam dunia trafik Filipina yang bising, dipenuhi dengan pelbagai jenis isyarat horn, pemandangan yang paling dikenali di jalan raya ialah jeepney ikonik. Mod pengangkutan awam paling terkenal di negara ini dan simbol budaya yang disayangi. Pada asalnya diubah suai daripada jeep tentera AS yang ditinggalkan selepas Perang Dunia II, jeep-jeep ini telah diubah oleh orang Filipina menjadi kenderaan penumpang dengan badan yang dipanjangkan, 2 kerusi bangku panjang dan reka bentuk yang berwarna-warni serta menarik perhatian, yang dilitupi cat terang, lampu hiasan dan corak berani. Setiap jeepney adalah satu karya seni yang bergerak. Berjuta-juta rakyat Filipina menaiki jeepney setiap hari untuk ke sekolah, ke tempat kerja, ke pasar, atau hanya untuk melawat rakan. Tampangnya murah. Ia beroperasi hampir sepanjang masa dan anda boleh naik atau turun di mana-mana sahaja di sepanjang laluan hanya dengan mengangkat tangan. Setiap jeep mencerminkan personaliti pemandunya dan elemen budaya populer. Dari slogan kelakar dan ikon keagamaan, sehinggalah kepada adiwira dan poster kumpulan muzik. Apa yang lebih menarik ialah
Apa yang berlaku apabila sebuah jeep bersara? Daripada dibongkar dengan segera, kenderaan lama selalunya dipindahkan ke kawasan penyimpanan yang besar yang dipanggil dengan mesra sebagai kuburan pelangi. Walaupun berkarat, namun jeepnes yang dicaterang itu menjadi lokasi bergambar populer bagi golongan muda dan sumber inspirasi untuk artis jalanan. Bagi ramai orang, jeepnes bukan sekadar cara untuk bergerak. Mereka adalah simbol budaya kehidupan bandar di Filipina. Nombor 12. Makanan jalanan yang mengejutkan dan lazat. Makanan jalanan di Filipina terkenal dengan kepelbagaiannya, kreativitinya, dan sebilangan hidangannya yang boleh membuatkan pelawat asing berasa geli. Salah satu yang paling terkenal ialah belute. Telur itik tersenyawa dengan embrio separa berkembang lengkap dengan bulu halus dan paruh yang lazimnya dimakan bersama garam, lada sulah, dan herba. Hanya dengan memecahkannya dan melihat anak itik kecil di dalamnya, sudah cukup untuk membuatkan sesetengah pelancong barat lari. Tetapi bagi orang Filipina, balute adalah juadah yang digemari dan sering dilihat sebagai satu ujian kematangan bagi sesiapa yang ingin benar-benar merasai budaya tempatan. Satu lagi hidangan yang sering menyebabkan orang teragak-agak ialah Betamax, darah haiwan beku yang dihiris menjadi bongkah segi 4 tepat, dicucuk lidi dan dipanggang di atas api arang terbuka. Kemudian ada isau, yaitu usus ayam atau babi yang dibersihkan dengan teliti, diperap dan dipanggang sehingga rangup. Ia adalah snack jalanan yang populer, tetapi boleh menjadi agak menakutkan bagi mereka yang baru pertama kali makan. Sesetengah peniaga turut menjual durian, buah yang terkenal kerana memecah belahkan pendapat. Sering digambarkan sebagai berbau seperti neraka, tetapi rasanya seperti syurga bagi penduduk tempatan. Makan belute atau durian hampir merupakan satu inisiasi budaya, cara untuk benar-benar menyertai komuniti. Tetapi makanan jalanan Filipina bukan semuanya tentang unsur kejutan. Untuk sesuatu yang lebih ringan, anda boleh mencuba tauhu lembut dengan sirap manis dan mutiara ubi kayu. Atau banana cube, pisang goreng karamel pada lidi. Kuak, yang merupakan telur puyuh yang disalut adunan oren dan digoreng celur, adalah satu lagi kegemaran ramai, terutamanya dalam kalangan pelajar. Terdapat juga bobola ikan yang digoreng segera dan dicicah ke dalam sos manis atau pedas. Dan halo-halo yang ikonik, pencuci mulut ais parut yang menyegarkan, dihiasi dengan pelbagai manisan, sesuai untuk hari musim panas yang terik. Kepelbagaian inilah yang menjadikan makanan jalanan Filipina bukan sekadar kejutan budaya, tetapi satu pengembaraan yang menyeronokkan dan penuh perisa untuk sesiapa yang ingin tahu tentang masakan jalanan Asia. Nombor 13. Nasi adalah cinta sejati. Selepas mencuba pelbagai jenis makanan jalanan, daripada yang pelik kepada yang manis, anda akan segera menyedari satu perkara yang kekal sama dalam setiap hidangan Filipina. Nasi sentiasa hadir, sama ada untuk sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, perayaan atau hanya snack ringkas. Hampir sentiasa ada sepinggan nasi putih panas di atas meja. Malah, beberapa menu sarapan pagi termasuk nasi dengan sausage, nasi dengan telur goreng, atau nasi dengan ikan dalam tin. Malah, di rangkaian makanan segera seperti Jollibee atau McDonald's, ayam goreng selalunya dihidangkan bersama nasi dan bukannya kentang goreng. Dan bahagian nasinya lazimnya jauh lebih besar daripada apa yang biasa bagi kebanyakan orang barat. Sesetengah orang makan 3 atau 4 mangkuk dalam satu hidangan. Ia boleh dipadankan dengan daging panggang, ayam goreng, ikan kering, sausage ataupun hotdog. Orang Filipina mempunyai nama untuk sebarang hidangan yang dimakan bersama nasi. Ia dipanggil ulam. Di kebanyakan isi rumah, hidangan tanpa nasi tidak terasa lengkap. Tidak kira berapa banyak lauk yang dihidangkan. Sesetengah orang malah makan nasi bersama mie atau roti. Bagi kebanyakan warga asing, terutamanya mereka dari negara barat, di mana karbohidrat biasanya datang dalam bentuk kentang, roti, atau salad, ini boleh menjadi salah satu bahagian yang paling mengejutkan apabila menjamu selera di Filipina. Nombor 14.
makanan pak-pak yang dikitar semula dari tong sampah. Dan jika nasi dianggap sebagai nadi setiap hidangan Filipina, maka pak-pak mungkin merupakan contoh paling ekstrim sejauh mana orang sanggup pergi untuk mendapatkan sepinggan hidangan penuh, walaupun itu bermakna mengutip makanan dari tong sampah. Pak-pak merujuk kepada sisa makanan yang dibuang oleh restoran, rangkaian makanan segera, atau isi rumah, biasanya ayam goreng, daging panggang, nasi, atau sayur-sayuran. Sisa makanan ini dikumpul, dibilas dengan air sejuk, diperisakan semula, dan digoreng sekali lagi sebelum dijual pada harga yang sangat rendah kepada mereka yang memerlukan. Perkataan pak-pak dalam bahasa Filipina bermaksud membuang habuk, simbol membersihkan kotoran daripada makanan yang dibuang sebelum membawanya kembali ke meja. Di sesetengah kawasan tejiranan di seluruh Filipina, barisan panjang orang yang menunggu untuk membeli hidangan panas pak-pak bukanlah satu pemandangan yang luar biasa. Pada harga sekitar 40 peso atau kurang daripada 70 sen dolar AS, ia bahkan lebih murah daripada sebungkus mie segera. Bagi orang yang berpendapatan hanya 1 atau 2 dolar sehari, ini mungkin satu-satunya cara untuk menikmati hidangan yang sempurna. Kerajaan Filipina telah banyak kali memberi amaran tentang risiko kesehatan akibat memakan pok-pok. Tetapi permintaannya tetap ada, karena bagi ramai orang yang hidup dalam kemiskinan, kelaparan adalah jauh lebih berbahaya daripada bakteria. Nombor 15. Sebuah bandar yang menukar jamnya untuk meningkatkan produktiviti. Terletak di bahagian selatan Filipina, Bandar Davao suatu ketika dahulu dikenali bukan sahaja kerana keamanan dan kebersihannya, tetapi juga kerana sesuatu yang benar-benar luar biasa. Pada satu ketika, orang ramai di sana menetapkan jam mereka 30 minit lebih awal daripada kawasan lain di negara itu untuk meningkatkan produktiviti. Pada tahun 1990-an, Kerajaan Tempatan Davao memperkenalkan apa yang mereka panggil Waktu Davao, zon waktu yang diisytiharkan sendiri yang berjalan 30 minit lebih awal daripada standard kebangsaan. Matlamatnya adalah mudah. Menggalakkan orang ramai memulakan hari mereka lebih awal, tiba di tempat kerja tepat pada masanya dan selesai lebih awal supaya mereka dapat meluangkan lebih banyak masa bersama keluarga. Pejabat kerajaan, sekolah dan juga stesen televisyen tempatan mengikut pelarasan waktu ini. Walaupun ia tidak pernah diiktiraf secara rasmi oleh undang-undang, ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian di bandar tersebut selama bertahun-tahun. Hakikatnya, sistem masa tempatan ini berfungsi dengan sangat baik untuk seketika. Banyak sekolah, pejabat dan perkhidmatan awam beroperasi berdasarkan waktu Devo. Akhirnya, bandar ini kembali kepada waktu piawai negara untuk mengelakkan kekeliruan apabila berurusan dengan wilayah lain. Tetapi kisah mengenai sebuah bandar utama yang suatu masa dahulu memilih untuk bergerak mendahului masanya masih diinggati hari ini sebagai pendekatan yang kreatif dan unik ala Filipina terhadap budaya tempatan dan produktiviti. Nombor 16. Ibu kota sisa plastik Asia Tenggara. Jika anda melawat Filipina antara tahun 2010 dan 2018, anda mungkin pernah menyaksikan beberapa pemandangan yang menghantui. Pantai yang dilitupi beg plastik, terusan yang tersumbat dengan sachet syampu terpakai, dan ikan mati yang terjerat dalam bungkusan kopi segera. Negara kepulauan yang indah ini pernah secara terbuka digelar sebagai ibu kota sisa plastik Asia Tenggara. Akar masalah ini berpunca daripada tabiat penggunaan yang unik di Filipina. Hampir setiap produk dijual dalam sachet kecil untuk kegunaan tunggal. Dari minyak masak, kicap dan ubat gigi hinggalah kepada syampu, sabun dan kopi segera. Semuanya datang dalam paket plastik yang kecil. Dengan purata pendapatan yang rendah, ramai orang lebih suka membeli sedikit sahaja, sekadar cukup untuk hari ini, yang membawa kepada berjuta-juta saset plastik dikoyakkan dan dibuang setiap hari. Paket-paket ini jarang dikitar semula atau dikumpulkan. Sebaliknya, mereka akhirnya mengalir melalui terusan, hanyut mengikut arus, dan terus dihanyutkan ke laut. Apa yang lebih mengejutkan ialah bagaimana perubahan bermula tepat di dalam komuniti itu sendiri. Tanpa menunggu program kerajaan berskala besar, banyak sekolah,
kumpulan belia dan penduduk tempatan melancarkan usaha akar umbi mereka sendiri untuk menukar sisa plastik menjadi sesuatu yang berguna. Pelajar mengumpul sachet terpakai dan menukarnya menjadi kerusi. Penduduk tempatan membuat bata eco-bricks, daripada sampah untuk membina dinding. Kempen pembersihan hujung minggu mula muncul di merata-rata tempat. Bisa setengah pasaraya, pembeli mendapat diskaun kerana membawa beg boleh guna semula dan setiap hari Isnin menjadi hari tanpa plastik. Bandar-bandar seperti Quezon dan Baguio malah meluluskan undang-undang yang mengharamkan beg plastik pakai buang, mendesak peniaga untuk beralih kepada daun pisang, pembungkus kertas atau pembungkusan biodegradasi. Terima kasih kepada usaha-usaha ini, banyak kawasan yang dulunya dikenali sebagai kawasan panas pencemaran plastik kini lebih bersih dan menghijau, meninggalkan pengunjung yang kembali berasa terkejut dan gembira dengan transformasi tersebut. Nombor 17. Pengawal keselamatan bersenjata api yang sangat peramah. Di Filipina, adalah sangat biasa untuk melihat pengawal keselamatan ditempatkan di luar pasaraya, kedai serbaneka, bank, stesen minyak, malah restoran makanan segera seperti Jollibee. Kebanyakan daripada mereka membawa pistol ataupun rifle. Bagi warga asing, terutamanya mereka dari negara yang mempunyai kawalan senjata api yang ketat, pemandangan ini boleh menjadi agak menakutkan atau meresahkan pada mulanya. Tetapi, walaupun penampilannya bersenjata, pengawal keselamatan di Filipina lazimnya sangat peramah dan mengejutkan. Mereka menyapa pelanggan, tersenyum, membuka pintu, dan gembira untuk memberikan tunjuk arah jika ditanya. Di banyak tempat, mereka dilihat sebagai sebahagian daripada keseluruhan pengalaman perkhidmatan, berada di sana untuk mengekalkan ketenteraman dan bukannya menakut-nakutkan. Kehadiran pengawal bersenjata sebahagian besarnya berpunca daripada fakta bahawa banyak perniagaan beroperasi 24/7 dan terletak di kawasan sibuk. Jadi keselamatan yang ketara adalah satu langkah praktikal. Walau bagaimanapun, penggunaan kekerasan sebenar amat jarang berlaku. Kebanyakan situasi dikendalikan dengan tenang, dan pengawal serta orang awam biasanya bergantung pada perbualan sopan dan interaksi penuh hormat untuk menyelesaikan isu. Nombor 18. Pakaian seragam untuk semua orang. Di kebanyakan negara barat, memakai pakaian seragam sekolah selalunya adalah pilihan, dan pelajar bebas memilih pakaian mereka semasa pergi ke kelas. Malah di sesetengah negara Asia yang terkenal dengan disiplin mereka, seperti Jepun, Korea Selatan, atau Cina, pakaian seragam lazimnya hanya diwajibkan sehingga sekolah menengah tinggi. Tetapi di Filipina, pakaian seragam bukan sahaja untuk pelajar yang lebih muda. Ia dipakai sehingga ke peringkat kolej dan dianggap sebagai bahagian teras bagi budaya sekolah dan kehidupan seharian. Dan ia tidak terhenti pada pelajar sahaja. Pakaian seragam juga merupakan bahagian biasa dalam kehidupan orang dewasa. Pekerja bank, penyambut tetamu hotel, pengawal keselamatan, pramugari, dan pekerja kilang semuanya memakai pakaian seragam mengikut dasar tempat kerja yang ketat. Di sesetengah sekolah, malah kanak-kanak yang mengidap autisme atau berkeperluan khas diberikan pakaian seragam yang sama seperti rakan sekelas mereka sebagai satu cara untuk memupuk keterangkuman dan rasa kepunyaan. Sebab, di sebalik tradisi ini adalah bersifat praktikal dan budaya. Pakaian seragam menggalakkan disiplin, memupuk rasa komuniti, dan membantu orang ramai mengenali satu sama lain dengan mudah. Di sekolah, ia mengurangkan perbezaan yang ketara antara pelajar kaya dan miskin dan menggalakkan kerja berpasukan serta kesaksamaan. Bagi pelancong atau warga asing yang tinggal di Filipina, pemandangan pakaian seragam yang dipakai oleh semua peringkat umur dan profesion sering meninggalkan kesan yang mendalam, kerana ia menunjukkan betapa mendalamnya amalan ini ditenun ke dalam masyarakat Filipina. Nombor 19. Nama dan gelaran yang luar biasa. Berbeza dengan disiplin memakai pakaian seragam, orang Filipina mengambil pendekatan yang jauh lebih suka bermain dan spontan apabila bercakap tentang nama. Di sini, bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk bertemu pekerja bank bernama Pepsi, pemandu yang dipanggil Boy, atau rakan sekerja wanita bernama Baby.
atau girly. Dan nama-nama ini yang kedengaran seperti gurauan, selalunya bukan sekadar gelaran, nama samaran. Ia boleh menjadi nama rasmi individu tersebut dalam dokumen undang-undang, digunakan di tempat kerja, pada kontrak, dan juga dalam kempen pilihan raya. Tradisi penamaan kreatif ini datang daripada gabungan pelbagai sebab. Ada yang dinamakan sempena perkara kegemaran, seperti Pepsi, Cherry, atau Bong. Yang lain mempunyai nama yang merupakan gabungan nama ibu bapa mereka. Sebagai contoh, Joseph dan Maria menjadi Jamari. Tetapi pada kebanyakan masa, nama dipilih hanya kerana ia kedengaran menyeronokkan atau menarik. Bagi kebanyakan keluarga, penamaan tidak semestinya formal. Apa yang penting ialah nama itu mudah diingati, mudah disebut, dan berasa mesra serta pribadi. Malah, sesetengah orang tidak pernah dipanggil dengan nama rasmi mereka sama sekali. Seorang wanita mungkin dinamakan secara rasmi Maria Concepcion, tetapi semua rakan, keluarga, malah bosnya hanya memanggilnya baby. Ramai ahli politik terkenal di Filipina juga menggunakan nama gelaran mereka dalam kehidupan awam, seperti Presiden sekarang Bongbong, Marcos, atau bekas naib Presiden Lini Rodrigo. Penggunaan nama dan gelaran yang santai ini mencerminkan sifat ramah dan tidak formal dalam budaya Filipina. Tetapi bagi warga asing, memanggil bos Anda baby atau mendapat email daripada kenalan perniagaan bernama Honey boleh menjadi sedikit mengelirukan pada mulanya. Nombor 20. Lewat adalah sesuatu yang sangat normal. Di Filipina, menjadi lewat adalah lebih daripada sekadar tabiat. Ia adalah norma budaya yang sering dirujuk sebagai waktu Filipina. Pada perjumpaan sosial, pesta keluarga, dan juga acara berkaitan kerja, sudah menjadi kebiasaan untuk orang tiba sekurang-kurangnya 15 hingga 30 menit lebih lambat daripada masa yang dijadwalkan. Untuk hari lahir, perkahwinan, atau perayaan, tetamu hampir tidak pernah muncul pada masa yang tepat seperti yang tertulis pada jemputan. Tetapi, daripada berasa marah, orang Filipina lazimnya melihat ini sebagai sesuatu yang sangat normal. Tiada siapa yang merungut. Ia adalah cerminan sikap fleksibel budaya tersebut, di mana keselesaan dan kelonggaran seringkali dihargai lebih daripada ketepatan masa yang ketat. Malah, beberapa tuan rumah telah belajar untuk menangani perkara ini dengan sengaja menetapkan masa acara 30 menit hingga sejam lebih awal daripada yang mereka rancangkan untuk bermula. Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan dan generasi muda telah mula menggalakkan perubahan. Kempen seperti One Time telah dilancarkan untuk mempromosikan ketepatan masa, terutamanya dalam tetapan profesional, di mana pengurusan masa adalah penting. Namun begitu, waktu Filipina kekal sebagai bahagian unik budaya tersebut, sesuatu yang sering mengejutkan pelawat asing dan menjadi satu pengajaran dalam arti kesabaran dan penyesuaian bagi mereka yang memilih untuk tinggal atau bekerja di Filipina. Nombor 21. Memanggil orang yang tidak dikenali sebagai abang dan kakak. Salah satu perkara yang sering mengejutkan dan menghangatkan hati pelawat asing di Filipina ialah cara orang menyapa dan memanggil satu sama lain. Apabila berjumpa dengan orang yang lebih tua, kanak-kanak Filipina selalunya akan mengambil tangan orang yang lebih tua dan menekankannya dengan lembut ke dahi mereka. Isyarat ini dipanggil manopo. Ia adalah tanda rasa hormat yang mendalam, hampir seperti doa dan ucapan terima kasih yang digabungkan menjadi satu tindakan mudah. Satu lagi aspek unik ialah bagaimana orang Filipina sering memanggil orang yang tidak dikenali dengan istilah panggilan. Mesra seperti kuya yang bermaksud abang atau ate yang bermaksud kakak. Walaupun mereka tidak pernah bertemu sebelum ini. Apabila Anda bertanya arah, memesan makanan, atau memasuki kedai, Anda mungkin dipanggil kuya atau ate, berbanding tuan atau puan. Ini mewujudkan suasana yang mesra dan inklusif, seolah-olah semua orang tergolong dalam satu keluarga besar. Dalam perbualan, orang Filipina cenderung mengelak konfrontasi langsung atau pertengkaran kasar. Daripada berkata tidak secara terus terang, mereka mungkin bertindak balas dengan lembut,
secara tidak langsung atau sekedar tersenyum dan menolak dengan sopan. Ini mencerminkan nilai budaya Kisama, yaitu keinginan untuk mengekalkan keharmonian dan memastikan hubungan kekal lancar serta damai. Nombor 22. Kerajaan ghosting. Anda mungkin terkejut apabila mengetahui bahawa sebelum telefon pintar dan media sosial mengambil alih dunia, Filipina pernah dikenali sebagai ibu kota SMS dunia. Sepanjang tahun 2000-an, apabila telefon bimbit mula menjadi popular, rakyat Filipina dengan pantas menjadi penghantar mesej teks teratas dunia, menghantar lebih daripada 1 bilion mesej setiap hari. Jumlah itu adalah lebih tinggi daripada jumlah gabungan Amerika Syarikat dan Eropah. Sebabnya, mesej teks di Filipina sangat murah dan banyak pelan muda alih menawarkan SMS tanpa had dalam rangkaian yang sama, menjadikan mesej teks sebagai bahagian utama kehidupan seharian. Bahkan hari ini, walaupun kebanyakan orang kini menggunakan aplikasi seperti Messenger, Viber, atau Telegram, mesej teks kekal sebagai cara kegemaran untuk berkomunikasi. Orang Filipina menghantar teks kepada keluarga, rakan sekerja, dan sering menggunakan teks berbanding panggilan telefon. Tetapi, jika Anda sedang menjalin hubungan atau baru mengenali seseorang di Filipina, jangan jangkakan aliran balasan yang konsisten. Negara ini juga dikenali sebagai ibu kota ghosting, menghilangkan diri. Anda mungkin bertukar berpuluh-puluh mesej teks dengan seseorang pada awalnya, tetapi kemudian mereka hilang begitu sahaja semalaman, tanpa sebarang kabar, tanpa balasan, tanpa penjelasan. Ini amat biasa dalam hubungan baharu yang bermula secara dalam talian, meninggalkan ramai warga asing dalam keadaan keliru atau kecewa. Dalam budaya Filipina, dilihat tetapi tidak dibalas, tidak selalunya bermaksud mahu menyinggung perasaan. Kadang-kadang, ia hanya bermaksud seseorang berasa letih, terlupa atau tidak mahu menolak secara langsung. Ia mencerminkan gaya komunikasi orang Filipina yang lembut dan tidak langsung. Satu cara untuk mengelakkan konfrontasi, walaupun ia boleh membawa kepada salah faham bagi orang yang biasa dengan budaya yang lebih berterus terang. Jadi, jika Anda merasakan wujudnya keserasian melalui rantaian mesej teks dan beberapa hari kemudian mereka tiba-tiba luar talian buat selama-lamanya, tahniah. Anda baru sahaja mengalami bahagian yang sangat nyata dalam budaya komunikasi unik di Filipina. Nombor 23. Bukit Coklat, Chocolate Hills. Tanah yang kelihatan seperti gula-gula. Apabila bercakap tentang keajaiban semula jadi, Filipina tidak kekurangan pemandangan yang mengagumkan. Salah satu landscape paling unik dan ikonik di negara ini ialah Bukit Coklat. Terletak di Pulau Bohol, kawasan ini menempatkan lebih daripada 1,200 bukit berbentuk kon sempurna yang padat berdekatan satu sama lain dan tersebar di kawasan yang luas, mencipta pemandangan yang terasa seolah-olah berada di dunia lain. Semasa musim hujan, bukit-bukit ini dilitupi rumput hijau yang subur. Tetapi, apabila musim kemarau tiba, rumput bertukar coklat muda, memberikan keseluruhan landscape warna coklat yang kaya. Bukit-bukit mula menyerupai gula-gula gergasi yang timbul dari bumi, yang mana begitulah cara ia mendapat namanya, Bukit Coklat. Terdapat banyak legenda tentang bagaimana bukit ini terjadi. Salah satunya mengisahkan dua gergasi yang melemparkan ketulan tanah ke arah satu sama lain semasa pertempuran, kemudian pergi begitu sahaja, meninggalkan medan pertempuran yang pelik itu. Satu lagi mengatakan seorang dewa yang patah hati menangisi cintanya yang hilang, dan air matanya membentuk bukit-bukit tersebut. Tetapi pada hakikatnya, Bukit Coklat adalah pembentukan geologi yang jarang berlaku yang dicipta selama berjuta-juta tahun, kerana karang dan batu kapur purba perlahan-lahan dihakis oleh kuasa alam semula jadi. Hari ini, Bukit Coklat bukan sahaja destinasi pelancongan utama, tetapi juga simbol kebanggaan bagi Bohol dan bagi Filipina secara keseluruhannya. Nombor 24. Sebuah gereja yang dibina dari batu karang, khazanah batu kapur di Pulau Bohol. Bersama dengan Bukit Coklat yang terkenal, terdapat satu lagi khazanah luar biasa yang membuatkan ramai pengunjung berasa kagum.
Gereja Bleon. Ia adalah salah satu gereja tertua di Filipina. Dibina hampir keseluruhannya daripada batu karang. Pembinaannya bermula pada tahun 1595, semasa zaman kolonial Spanyol, dan telah disiapkan pada awal abad ke-18. Apa yang menjadikan gereja ini benar-benar unik adalah bahan yang digunakan untuk membinanya. Penduduk tempatan menuai batu karang dari laut berhampiran, mengeringkannya, dan menggunakan campuran putih telur serta cangkerang laut yang dihancurkan sebagai mortar untuk mengikat blok batu karang tersebut bersama-sama. Ini menghasilkan dinding yang tebal, sejuk, dan sangat kukuh. Jika Anda melihat dengan teliti, Anda sebenarnya boleh melihat corak karang yang menjadi fosil, cangkerang laut, malah bentuk ikan purba yang terbenang di dalam batu. Perincian yang Anda tidak akan temui di gereja-gereja di seluruh Eropa atau di mana-mana sahaja. Berkat teknik pembinaan ini, gereja tersebut telah bertahan selama berabad-abad, mengekalkan keindahan dan strukturnya, walaupun dilanda ribut, gempa bumi, dan peredaran zaman. Di dalamnya, banyak elemen asal kekal utuh, termasuk mesbah kayu bertata, mural gaya barok, dan tiang serta siling berukir rumit. Satu lagi perincian yang menarik ialah bilik kebal purba yang terletak di bawah gereja. Ini pernah digunakan untuk mengebumikan paderi, pendakwah, dan tokoh terkenal daripada komuniti itu selama beratus-ratus tahun, menambah lebih banyak kedalaman sejarah ke tapak yang sememangnya sudah luar biasa ini. Nombor 25. Gunung Berapi Tol. Gunung berapi terkecil di dalam gunung berapi yang lebih besar. Gunung Berapi Tol adalah salah satu keajaiban alam semula jadi yang paling luar biasa, bukan sahaja di Filipina, tetapi di seluruh dunia. Terletak kira-kira 60 km di selatan Manila, atau sering dipanggil gunung berapi aktif terkecil di dunia. Tetapi apa yang benar-benar menjadikannya unik adalah struktur berlapisan yang membingungkan pikirannya. Sebuah gunung berapi di dalam tasik di dalam gunung berapi yang lain dengan satu lagi tasik di atasnya. Dari atas, tol berada di tengah-tengah badan air yang besar, yang dikenali sebagai Tasik Tol. Apa yang ramai tidak sedari ialah pasir ini sendiri terletak di dalam kawah gergasi yang runtuh daripada gunung berapi super purba. Gunung berapi semasa muncul sebagai sebuah pulau kecil di tengah-tengah tasik, dan di pulau itu terdapat sebuah lagi kawah yang menyimpan sebuah lagi tasik. Dengan kata lain, ia adalah gunung berapi dalam tasik dalam gunung berapi dengan tasik lain di tengahnya. Pembentukan geologi yang jarang berlaku ini adalah satu daripada sebilangan kecil seumpamanya di dunia. Tol masih aktif hari ini. Sekali-sekala mengeluarkan awan abu dan menyebabkan gegaran di kawasan sekitarnya. Walaupun ia tidak stabil, kawasan sekitar Tasik Tol kekal sebagai destinasi pelancongan yang popular. Pengunjung boleh menaiki bot ke pulau itu, mendaki rim kawah, dan menyaksikan sendiri pemandangan berlapis di dalam lapisan yang menakjubkan dengan mata kepala mereka sendiri. Perbezaan antara tasik yang damai dan kuasa senyap gunung berapi mencipta pengalaman ajaib, hampir surreal, yang pada masa yang sama menenangkan dan mendebarkan. Nombor 26. Banjir sebagai kepakaran tempatan di Filipina. Banjir telah menjadi sesuatu seperti tanda dagangan musim hujan. Hujan lebat hanya dalam beberapa jam boleh menjadikan jalan raya di bandar sebagai sungai, dengan paras air meningkat ke tahap lutut atau mencecah paras pinggang di setengah kawasan. Ini berlaku hampir setiap tahun, terutamanya semasa musim hujan dari Jun hingga November, dan penduduk tempatan nampaknya telah menyesuaikan diri dengannya sebagai sebahagian daripada kehidupan seharian. Sebab utama termasuk taburan hujan yang lebat, sistem saliran yang kurang maju, pembandaran pesat, dan laluan air yang tersumbat disebabkan oleh sampah, dan penempatan haram di sepanjang sungai dan terusan. Tetapi, apa yang paling mengejutkan pengunjung bukanlah seberapa dalam air naik. Sebaliknya, betapa tidak terkesannya orang ramai. Walaupun jalan raya dinaiki air, kanak-kanak terapung dengan rakit sementara. Penjajah terus menolak kereta sorong mereka, dan sesetengah orang malah mengambil peluang untuk pergi memancing betul-betul di tengah jalan. Ramai yang melihat air yang semakin naik hanyalah sebahagian lagi daripada kehidupan seharian. Mereka menunggu sehingga ia surut,
Kemudian, kembali ke urusan perniagaan seperti biasa. Walaupun banjir dengan jelas mencerminkan cabaran infrastruktur yang serius, semangat rakyat Filipina yang ceria dan adaptif menjadikan pengalaman ini terasa kurang membebankan daripada yang Anda jangkakan. Nombor 27. Lebih daripada 20 gempa bumi setiap hari. Di Filipina, banjir bukanlah satu-satunya cabaran alam semula jadi yang dihadapi rakyatnya. Satu lagi tetamu biasa ialah gempa bumi. Negara ini terletak betul-betul di sepanjang lingkaran api Pasifik, salah satu kawasan yang paling terdedah kepada gempa bumi di dunia. Menurut laporan, Filipina mengalami lebih daripada 20 gempa bumi setiap hari. Bermakna tanahnya hampir tidak pernah benar-benar pegon. Nasib baik, kebanyakan gempa bumi ini sangat kecil dan hanya boleh dikesan oleh instrumen khusus. Hanya sekali-sekala gempa bumi yang lebih kuat berlaku, menyebabkan bangunan bergegar, perabot bergerak, atau siren amaran berbunyi di bandar-bandar besar. Kerana negara ini bersilang dengan garis sesar aktif, bandar, sekolah dan pejabat mengikut prosedur kesiapsiagaan gempa bumi yang ketat. Latihan berkala dan pelan pemindahan adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Di kebanyakan sekolah, kanak-kanak diajar dari usia awal cara mengenali tanda-tanda gempa bumi dan cara bertindak balas dengan selamat. Bagi pelancong, mendengar tentang lebih daripada 20 gempa bumi sehari mungkin kedengaran membimbangkan pada mulanya. Tetapi realitinya, kebanyakan pengembara bahkan tidak menyedarinya pun. Aktiviti seismik hanyalah sebahagian daripada alam semula jadi di Filipina. Tetapi ia tidak menghalang pengembaraan anda, percutian anda atau pengalaman budaya anda. Nombor 28. Orang Filipina sangat peramah, mesra tetamu dan bertutur bahasa Inggris dengan sangat baik. Walaupun menghadapi cabaran alam semula jadi, apa yang benar-benar memikat hati para pengunjung ke Filipina adalah rakyatnya. Salah satu perkara yang meninggalkan kesan paling kuat kepada pelancong ialah layanan dan kemesraan sejati rakyat Filipina. Sama ada anda tersesat di kawasan kejiranan yang sunyi, makan bersendirian di gerai makanan kecil, atau sekadar melangkah ke kedai runcit, hampir selalu ada seseorang yang bersedia untuk tersenyum, memulakan perbualan, atau menawarkan bantuan tanpa teragak-agak. Tidak seperti di sesetengah destinasi tumpuan pelancong, di mana kemesraan mungkin dirasakan seperti sebahagian daripada rutin perkhidmatan. Di Filipina, ia selalunya berasa semula jadi dan tidak dipaksa. Penduduk tempatan ingin tahu dan mengalu-alukan kedatangan. Dan ia bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk orang yang tidak dikenali bertanya kabar anda, menemani anda berjalan ke destinasi anda, atau bahkan menjemput anda untuk hidangan masakan rumah, semuanya tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Ini adalah salah satu sebab mengapa ramai warga asing yang pernah menetap di Filipina menyifatkannya sebagai salah satu tempat paling mudah di Asia untuk berasa seperti di rumah sendiri. Satu lagi sebab utama pelawat berasa begitu selesa di sini ialah bahasa. Bahasa Inggeris adalah salah satu daripada 2 bahasa rasmi negara ini dan ia diajar dari sekolah rendah sehinggalah ke peringkat universiti. Itu bermakna anda boleh berkomunikasi dengan mudah dengan pemandu teksi, penjual makanan, kanak-kanak dan juga orang tua tanpa memerlukan penterjemah. Malah, ramai rakyat Filipina bercakap bahasa Inggeris dengan loghat Amerika yang sangat semula jadi, sehingga anda mungkin tidak menyedari yang mereka bukan penutur asli. Tahap penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi ini telah menjadikan Filipina sebagai hub global untuk perkhidmatan pelanggan dan destinasi utama pelajar antarabangsa yang ingin belajar bahasa Inggeris. Ia merupakan satu lagi sebab mengapa negara ini sangat mesra serta sukar dilupakan. Nombor 29. Christmas di Filipina bermula pada bulan September. Jika anda melawat Filipina pada bulan September dan tiba-tiba mendengar muzik Christmas dimainkan di pasaraya, kafe atau malah dari radio di jalanan, anda bukan membayangkannya. Christmas benar-benar telah bermula. Di Filipina, musim cuti bermula seawal September dan berlanjutan sehingga Januari,
menjadikannya perayaan Christmas terpanjang di dunia, berlangsung lebih daripada 4 bulan. Bagi orang Filipina, Christmas lebih daripada sekadar hari keagamaan. Ia adalah musim kekeluargaan, perkongsian, dan kebersamaan yang menggembirakan. Orang ramai merujuk kepada tempoh perayaan ini sebagai bulan-bulan Ber, kerana semua bulan, iaitu September, Oktober, November, Disember, berakhir dengan Bur. Sebaik sahaja bulan September tiba, lagu-lagu Christmas klasik mula dimainkan di televisyen dan radio. Pusat beli belah mula memasang pokok Christmas, lampu yang berkelipan dan melancarkan jualan percutian besar-besaran. Keluarga mula menghias rumah mereka, menggantung tanglung berbentuk bintang yang dipanggil parol dan menyediakan senarai hadiah mereka. Sambutan itu memuncak pada bulan Desember dengan Simba Ngabi, Siri 9, Misa Subuh yang diadakan pada hari-hari menjelang Christmas. Ini diiringi dengan parti yang tidak terkira banyaknya, perjumpaan keluarga, dan pertunjukan budaya. Sama ada di bandar atau kampung luar bandar, muda dan tua sama-sama menyertai semangat perayaan yang menyisi negara itu selama berbulan-bulan. Bagi pengunjung asing, merasai suasana Christmas ketika di luar masih cerah dan hangat, mungkin merupakan sedikit kejutan budaya. Tetapi ia juga sebahagian daripada perkara yang menjadikan Christmas di Filipina begitu sukar dilupakan, menggembirakan, tulus ikhlas dan tidak seperti tempat lain di dunia. Nombor 30. Sekolah mungkin ditutup untuk pertandingan Ratu Cantik. Jika anda berfikir perayaan di Filipina hanyalah tentang musik, makanan, atau agama, maka anda mungkin belum merasai kehangatan pertandingan Ratu Cantik yang klasik. Semasa sambutan tradisional pesta yang diadakan di setiap kampung, pekan, atau daerah bandar, pertandingan Ratu Cantik selalunya merupakan acara yang paling ditunggu-tunggu. Dan ini bukan sekadar untuk pertunjukan. Di banyak tempat, sekolah, pejabat, malah unit kerajaan tempatan mungkin menjeda sementara aktiviti mereka supaya semua orang boleh sama ada bertanding dalam atau bersorak untuk pertandingan Ratu Cantik itu. Sesetengah komuniti bertindak lebih jauh dengan menganjurkan pertandingan khusus untuk kumpulan berbeza, seperti Miss Gay, Miss Bang, Little Miss Philippines, ataupun Miss Senior Citizen untuk golongan warga emas. Antara semua ini, pertandingan Miss Gay adalah sangat populer dan diraikan secara meluas, mencerminkan keterbukaan negara tersebut yang mengejutkan terhadap komuniti LGBTQ+, sesuatu yang ramai warga asing tidak jangkakan daripada negara Katolik yang tradisional. Filipina sememangnya sebuah dunia terbalik yang penuh dengan kejutan, bukan? Jika anda mendapati video ini menarik, jangan lupa untuk tanda suka, langgan saluran ini, dan kongsikannya dengan rakan-rakan anda, supaya mereka juga boleh menyertai pengembaraan ini. Fakta manakah yang paling menarik perhatian anda? Atau adakah terdapat negara lain yang ingin anda teroka seterusnya? Beritahu saya di ruangan komen di bawah, dan jumpa anda di perjalanan seterusnya. Maklumat ini adalah untuk rujukan sahaja. Jadi, sila buat kajian anda sendiri sebelum membuat sebarang keputusan. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Wajah Dunia. Jangan lupa untuk terus mengikuti saluran ini untuk lebih banyak lagi pendedahan dan pengembaraan eksklusif ke wajah-wajah dunia yang pelbagai.